Hai, Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini kita bertemu lagi dalam topik yang seterusnya, iaitu percanggahan fizikal. Di akhir pelajaran ini, pelajar akan dapat mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Yang kedua, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Sekarang kita buka buku teks muka surat 15. Percanggahan fizikal ialah perubahan yang berlaku dalam satu parameter yang menyebabkan keadaannya berubah menjadi bertentangan dari keadaan asal. Contohnya, fizikal yang besar berlawanan dengan fizikal yang kecil. Percanggahan fizikal terdapat dua jenis, iaitu pemisahan ruang, yang kedua pemisahan masa. Okey, pelajar-pelajar, dalam menentukan percanggahan fizikal pada satu objek, kita merujuk kepada parameter yang sesuai. Contohnya saiz, besar lawannya kecil, beban, berat lawannya ringan, ketinggian tinggi lawannya rendah, bilangan sikit lawannya ramai. Kat sini ada sedikit tips dalam penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Jika jawapan kita ya, maka ia adalah kaedah pemisahan ruang. Jika jawapan kita tidak, maka ia adalah kaedah pemisahan masa. Kita lihat contoh objek yang pertama. Percanggahan fizikalnya tinggi lawan rendah. Contoh situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Dalam soalan penentuan kaedahnya, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapannya ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Maka jenis kaedah pemisahannya adalah ruang. Contoh yang kedua, kemah. Percanggahan fizikal besar lawannya kecil. Situasinya kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Soalannya, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. So jenis kaedahnya adalah masa. Ya, kesimpulan daripada dua contoh tadi. Pemisahan ruang berlaku jika pada masa yang sama, manakala pemisahan masa berlaku jika pada masa yang berlainan. Okey, mari kita lihat topik yang seterusnya, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Kita kena pilih pula prinsip inventif yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kita. Okey, mula-mula kita lihat dulu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Di sini terdapat 7 kaedah pemisahan ruang yang akan kamu pelajari. Yang pertama, pembahagian, kualiti setempat, filem nipis dan cengkerang boleh lentur, pengantara, pengekstrakan, penyarangan dan tidak simetri. Prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Yang pertama, pembahagian, yang bermaksud membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil untuk menjadikan objek mudah dileraikan. Sebagai contoh, ada sesetengah produk yang dibungkus dalam keadaan di mana bahagian-bahagiannya dileraikan. Kemudian dihantar kepada pengguna dan pengguna itu sendiri kena memasang produk tersebut. Contohnya adalah perabot DIY yang dijual di IKEA. Seterusnya, pengekstrakan, yang bermaksud memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Contoh di sini, pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan. Yang di luar bangunan iaitu kompresor mengeluarkan haba yang panas, manakala unit pendingin hawa di dalam pula mengeluarkan haba yang sejuk. So, nampak di sini kita pisahkan dua bahagian ini. Kemudian, kualiti setempat, yang bermaksud menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi yang berbeza tetapi berguna. Sebagai contoh, bekas menyimpan makanan, pelbagai petak berbeza dan pelbagai fungsi. Maksudnya di sini, sesebuah produk tu kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian yang lain supaya kegunaannya boleh dipelbagaikan. Kemudian,
penyarangan. Okey, yang bermaksud meletakkan atau memasukkan sesuatu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Okey, sebagai contoh dekat sini, antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Contoh lain adalah meja yang berlainan saiz dan boleh dimasukkan supaya menjadi satu meja. Okey, selain itu, bekas-bekas makanan juga ada yang dijadikan pelbagai saiz dan boleh dimasukkan dalam bekas yang lain. So, di sini tujuan dia adalah untuk menjimatkan ruang dan juga boleh memisahkan ruang-ruang yang lain. Seterusnya, filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Okey, yang bermaksud membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Okey, sebagai contoh, pelindung cahaya cermin kereta ataupun tinted cermin kereta tu, okey, dia memisahkan antara cahaya panas di luar dengan cahaya yang lebih sejuk di dalam kereta. Apabila kita tinted kereta tu ataupun tinted cermin di rumah, menjadikan suhu di dalam rumah lebih sejuk kerana dipisahkan antara ruang sejuk dan panas tadi. Okey, ada juga filem nipis ataupun dan cengkerang boleh lentur yang digunakan pada makanan. Okey, kita balut makanan, kemudian kap sila, kita balut bungkusan pembungkus minuman tu tadi. Okey, so kita pisahkan antara ruang di luar dan dalam. Kemudian, pengantara yang bermaksud mengadakan bahagian baharu antara dua objek, menggunakan objek atau proses pengantara dan mencantumkan dua objek secara sementara. Contoh mudah adalah sarung tangan ketuha menjadi pengantara antara tangan dan juga objek yang panas. Okey. Seterusnya, tidak simetri yang bermaksud mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri. Simetri ni maksudnya sama dan seimbang. Tidak simetri maksudnya tidak sama dan tidak seimbang bentuknya. Okay, sebagai contoh, menukar bentuk bulat jam dinding ke bentuk tidak sekata. So, boleh jadi sesuatu produk tu kita ubah dari bentuk yang biasa, yang seimbang kepada bentuk yang tidak seimbang dan tidak sekata untuk memisahkan mana-mana ruang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita pergi pula kepada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Terdapat 7 kaedah yang akan dipelajari. Yang pertama, kedinamikan. Yang kedua, tindakan awal. Ketiga, tindakan berkala. Keempat, tindakan keterlaluan. Seterusnya, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan serta tindakan berterusan yang berfaedah. Cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa yang pertama, kedinamikan. Yang bermaksud memecahkan satu objek kepada bahagian yang kecil yang boleh bergerak ataupun mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang boleh bergerak atau sebaliknya. Contohnya adalah meja makan berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan berlapan. Contoh lain, beg boleh dikecilkan atau dibesarkan mengikut kapasiti yang diperlukan. Contoh meja makan tadi, apabila dalam keadaan orang yang sedikit, kita boleh makan dalam keadaan meja yang kecil. Tetapi meja tu boleh digerakkan menjadi lebih besar apabila orang lebih ramai yang akan menggunakan meja tersebut. Sama juga macam beg tu tadi. Jika barang yang diperlukan untuk dibawa adalah sedikit, gunakan kedudukan ataupun bahagian beg yang kecil sahaja.
Tetapi apabila barang yang banyak yang nak dimasukkan di dalam beg, kita akan besarkan beg tersebut dengan keadaan kamu gerakkan beg tersebut. Kedinamikan akan melibatkan pergerakan. Seterusnya, tindakan awal yang bermaksud melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contoh mudah adalah beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan. Seterusnya, tindakan berkala yang bermaksud menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Contoh, lampu jalan menyala secara berkala mengikut waktu siang dan malam. Contoh lain adalah pilih bersensor automatik. Contohnya, pilih ini akan mengalirkan air hanya apabila ada tangan di bahagian bawah. Bila dia detect ada tangan, barulah dia akan alirkan air. Dia hanya akan mengalirkan secara berkala. Kemudian, tindakan keterlaluan yang bermaksud jika sesuatu tindakan yang dibuat tidak berhasil atau tidak memberi kesan, boleh lakukan tindakan yang sama tetapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian masalah tersebut. Contoh, proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurangkan atau menambahkan kemanisan. Seterusnya, pengembangan terma. Yang bermaksud menggunakan prinsip terma iaitu pengembangan atau pengecutan terhadap sesuatu bahan. Contoh di sini, pemutus litar yang menggunakan prinsip terma pada pemula lampu pendaflor iaitu starter. Kemudian, pembuangan dan pemulihan yang bermaksud membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh di sini, kapsul ubat akan larut di dalam badan dan akan mengeluarkan ubat tersebut dan diserap dalam badan. Contoh lain adalah roket akan memutuskan atau membuang bahagian bawah roket tersebut apabila fungsinya telah dijalankan. Maksudnya di sini bahagian itu telah tidak diperlukan, so dia akan buang apabila sampai ke angkasa. Dan akhir sekali, tindakan berterusan yang berfaedah. Yang bermaksud menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Contoh, mesin pelelas dan stesen jana kuasa elektrik. Stesen jana kuasa elektrik ni akan beroperasi secara berterusan untuk menjana kuasa elektrik. Okey, selamat belajar semua pelajar. Bye.